Dengar pun ada. Malam ni konsep 3 raya. Raya Hindu, raya Pak Salin, raya Melayu. Makanan ada. Dua-dua buka wali. Dia dah start dah?
Salah sistem. Saya memang tengah ada sakit tekak sikit, jadi saya rasa saya kena shouting sikit lah kot ya. Sebab petang tadi pun saya ada 2 webinar. Baik. Tak ada suara. Okey. Setakat yang saya bercakap ni ada masalah lagi tak? Ada siapa-siapa yang mungkin ada lagi ibu bapa yang mungkin tak dapat lagi tangkap apa yang saya cakapkan? Apa yang kita tunggu komen dulu kalau same from handphone tak dengar. From handphone tak dengar. Boleh komen sesiapa yang memang boleh dengar dengan jelas? Mana? Sekarang dah jelas. Baik, lagi sekali saya mohon respon. Ada masalah tak untuk mendengar suara? Okey ya, semuanya boleh ya? Baik. Kalau tak ada apa-apa masalah dari segi teknikal, insyaAllah saya teruskan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ibu bapa kerana sudi meluangkan masa untuk kalimat daripada saya dengan apa juga perkembangan tentang tadika. Baik, saya ingin menyatakan saya rasa majoriti pihak ibu bapa telah mengetahui sedikit sebanyak masalah yang kami sedang hadapi sekarang. Di mana kita pada hari Rabu yang lepas pun terpaksa mohon untuk menangguhkan sesi persekolahan yang sepatutnya telah pun dibuka. Perkara itu hasil daripada kita mendapat teguran ataupun komplain daripada pihak jiran. It happen to be jiran yang berhampiran dengan kita, yang bangunan hijau tu. Dia meletakkan, mungkin tuan-tuan dan perempuan semua sudah biasa melihat gelagat, maksudnya mungkin ada parent yang menurunkan anak dia sedang mengambil video. Dia tunjuk dekat saya banyak video sebenarnya. Dia tunjuk banyak video. Jadi kononnya itu adalah proses dia mengumpul bukti dan sebagainya to put a complaint. Apparently bukan kami sahaja, bukan kita sahaja yang dikomplain. Apa juga yang berada di sekeliling ini yang apa yang disifatkan sebagai kacau ganggu turut sama mendapat komplain. Dan contohnya nasi ayam, nasi kukus tu contohnya, ada lagi rumah-rumah kedai yang mendapat komplain daripada individu yang sama. So mungkin parent ada yang tak tahu ataupun tak tahu. Yang saya dengar tadi pada seolah-olah hari Isnin ini TV3 akan datang untuk nak membuat liputan
berkaitan dengan kes ini. Baik, saya ingin menyatakan begini. Setelah saya menimbang tentang maksudnya menimbang tentang keadaan semasa sekarang ini dan berdasarkan satu kompaun yang telah dikeluarkan oleh pihak polis, dia bukan lagi pihak majlis. Majlis datang tetapi bersekali dengan polis dan polis telah menjadi jurucakapnya dan polislah yang kali ini mengeluarkan kompaun. Jadi of course kesalahan yang dinyatakan di situ adalah tadika yang masih belum mendapat lesen tidak boleh beroperasi dalam tempoh PKP. Maksudnya jelas bahawa kompaun itu dikeluarkan atas dasar dalam tempoh PKP. Kalau di luar dari PKP itu bukan lagi bidang tanggungjawab polis. Yang mana polis dan MPAJ ini datang bertindak dia di bawah naungan MKN lah, Majlis Keselamatan Negara. Jadi saya sudah cek kuasa mereka, maksudnya dalam masa pihak polis datang hari itu, pada masa itu isteri, anak saya dan kebetulan tuan rumah ada bersekali dan cuba konfront tentang kuasa itu. Akhirnya pihak polis ada pegawai itu, inspektor yang bertanggungjawab, ada menyatakan jika dibuka lagi nanti kami akan sita. Jadi statement daripada pihak polis itu menggusarkan saya, menggusarkan saya. Dalam masa yang sama saya mendapat tekanan daripada tuan rumah. Tuan rumah ni dah masuk campur seolah-olah seperti tadika ni dia yang punya pula. Dia maksudnya dia argue dengan jiran sebelah tu seolah-olah macam argument yang tidak enak lah, yang tidak membawa kesan yang baik, bukannya membantu, malah dia menyebabkan jiran lagi agresif lah. So akhirnya saya telah berbincang, saya sendiri pun telah berbincang dengan jiran. Dia layan saya dengan baik, maksudnya 2 malam yang lepas saya ke rumah dia. Dia bagi saya duduk, dia bagi saya minum dan sebagainya. Berbincang dengan hati ke hati tentang permasalahan ini. Apa yang mungkin menjadi kebimbangan kepada jiran itu adalah isu COVID. Yang mana contohnya kalaulah somehow daripada kita boleh tercetusnya 1-2 kes, maka kebimbangan dia adalah ia boleh menimbulkan kluster. Apabila ia menjadi kluster, dia kata masalah itu bukan kita sahaja, keseluruhan area ini akan menjadi masalah. Itu kebimbangan yang dia cetuskan. So saya dalam masa yang sama saya cuba menyelidiki apakah sebenarnya kuasa polis untuk menyita, sebab sepengetahuan saya urusan sita ni harus dijalankan oleh pihak Majlis Ampan Jaya, MPAJ, Majlis Pembenaran Ampan Jaya. Tapi akhirnya setelah saya membuat beberapa semakan melalui orang-orang yang saya kenal, saya dapati memang polis untuk tempoh PKP ini memang supersede, memang mempunyai kuasa untuk menyita, mengatasi daripada MPAJ.
Walaupun apabila saya bertanya dengan orang-orang MPJ sendiri, orang-orang MPJ sendiri kelihatan macam keliru dengan kuasa tersebut. Tapi akhirnya saya terpaksa akur apabila saya ada kenalan, malah 2 orang yang memberi konfirmasi yang sama. Satu daripada SPRM, pegawai daripada SPRM sendiri. Satu lagi pegawai juga daripada polis yang ada kedudukan lah. Maksudnya dua-dua mengesahkan perkara yang sama, iaitu dalam tempoh sekarang ini polis memang ada kuasa. Malah tadi jam 7 lebih tadi sebelum pukul 8 kan polis dah mula berkeliaran di kawasan sini, seolah-olah moodnya sekarang ini nak membawa kita kembali kepada PKP yang awal dulu. Moodnya begitu, maksudnya jangan lagi berkeliaran, duduk di rumah dan sebagainya. Jadi saya nampak trendnya ke arah itu. Jadi saya rasa there is no point untuk kita bertegas dan berkeras untuk membuka juga tadika Isnin ini. Saya bimbang kesan yang tidak baik akan berlaku kepada kita. Jadi saya cadangkan bahawa kelas hari Isnin dan onwards dalam tempoh PKP ini kita batalkan kelas secara fizikal dan kita gantikan dengan kelas secara online seperti mana yang berlaku pada tahun lepas. Tidak-tidaknya itulah perkara yang mampu kita lakukan buat masa ini sementara kita mencari jalan penyelesaian yang lain. Bukankah MKN dah benarkan ketika swasta dibuka ketika PKP? Betul. Itu memang betul. Tapi duka cita beginilah. I have to take the blame on this. Maksudnya apabila kita sampai sekarang masih lagi gagal untuk mendapatkan lesen penuh tentang operasi tadika. Ada surat tak? Buat 2017 tu. Ataupun kalau tunjuk dekat. Okey. Sebenarnya urusan lesen ni sejak day one kita masuk pun kita telah ambil tindakan. Malah pada tahun 2017 kita telah pun mendapat surat sokongan daripada JAIS untuk mendaftarkan tadika dan surat JAIS sudah pun mengeluarkan 3 cabang surat iaitu ke pihak majlis MPAJ sendiri, pihak bomba dan juga pihak Jabatan Kesihatan. Malangnya pada ketika itu, pada tahun 2017 itu, sekejap lagi saya tunjukkan surat. Tahun 2017 itu, ada beberapa dokumen yang kita sukar untuk mendapatkan requirement itu. Dan requirement itu seolah-olah harus wajib ada. Kerana pada ketika antara benda yang sangkut adalah apa dipanggil CF rumah. Ini disebabkan tuan rumah membeli rumah ini secara lelong. Jadi dia banyak documentation tu tidak ada pada dia. Jadi apabila saya sendiri cuba mendapatkan CF daripada dia tu sebenarnya saya ada masalah komunikasi dengan pihak tuan rumah yang kadang-kadang suka macam downgrade kita. Contohnya dia buat argument, apa lagi nak CF? Rumah dah berpuluh tahun. Apa lagi perlunya CF? Takkan tak ada. Maksudnya benda-benda begitu kadang-kadang menyebabkan kami pergi dan balik ke majlis dan sebagainya. Itu menyebabkan demoted lah. Maksudnya kadang-kadang kami pada masa itu. Tapi saya tak mahulah menyalahkan tuan rumah dalam hal ini. Kod manapun of course pihak yang bertanggungjawab tu adalah kami. Jadi I will take full blame on this.
apa pun sebenarnya semalam minggu lepas. Haris. Oh, 2 hari lepas. 2 hari lepas kami telah pun membuat submission lagi sekali ke majlis dan saya dapati pihak pegawai majlis sangat-sangat ingin membantu kami nampaknya. Sebab kes kami ini telah pun sampai ke pengetahuan YDP dan juga ahli majlis. Saya sendiri dah pun bercakap dengan Encik Rozmi selaku ahli majlis yang mengawal zon 5 ini. Memanglah saya dapati moodnya ini membantu. Jadi saya rasa dengan submission itu telah memberi satu sebab kepada mereka untuk membantu kalau memang niatnya untuk membantulah kan. Pun begitu untuk tempoh PKP ini memang walaupun submission telah dibuat tetapi selagi mana lesen itu belum dapat diperolehi, saya tidak mahu ambil resiko kerana saya takut anytime polis akan datang dan akhirnya memang betul-betul mengambil tindakan sita lah. Akhirnya mengambil tindakan sita. So, itu yang menyebabkan saya membuat keputusan untuk meneruskan dengan kelas online sahaja. Pun begitu, ingin saya ingatkan, maksudnya saya dapati operasi tadika persekolahan umumnya, maksudnya tadika ke, baik sekolah rendah ke, baik sekolah menengah ke, memang sentiasa berada di kedudukan yang fragile lah sekarang ini. Memadai dengan satu kes sahaja kita terus tidak boleh beroperasi. Ya, itu surat yang kita perolehi. Maksudnya kedudukan kita fragile, memadai dengan 1-2 kes sahaja, anytime bahawa operasi kita itu boleh ditutup. Jadi, of course kalau kita beroperasi pun, kita akan beroperasi dalam keadaan yang sangat tense lah. Ya. Bimbang dengan 1-2 kes yang kalau tercetus, dengan kes yang begitu saja memboleh dengan mudahnya kita pun harus closing sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 minggu dan sebagainya. Malah pihak Al-Amin Darul Mustafa di Gombak, Taman Batu Muda, di Gombak, mereka parents sendiri memohon kepada pihak pengurusan tadika untuk membuat kelas secara online sahaja. Maksudnya walaupun tadika dibenarkan buka, tetapi pihak parents sendiri yang memohon untuk membuat kelas secara online. Ini antara perkara juga yang menjadi kebimbangan kita lah. Ya. Jadi dengan itu saya rasa saya ingin membuat pengumuman agar mulai hari Isnin ini kita langsungkan dahulu kelas secara online agar perkara ini dapat diredakan terlebih dahulu. Ada respon apa-apa ataupun ada siapa-siapa di kalangan parent yang ingin bercakap, memberikan pandangan, saya alu-alukan. Okey, tentang bayaran bulanan ini akan okey, pertamanya sebelum kita pergi pada bayaran bulanan, ada bantahan tak tentang untuk kita menjalankan tadika online, maksudnya secara online ini? Maksudnya ada tak parent yang betul-betul struggle untuk mendapatkan anak
menempatkan anak. Tak ada. Saya sebenarnya nak membuat survey berapa orang sebenarnya yang 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 tidak work from home ni. Maksudnya pertamanya saya ingin tahu dulu untuk saya mengambil apa-apa tindakan yang sepatutnya. Pun begitu, kedudukan kita ni sangat-sangat pedas. Maksudnya pihak jiran dia sentiasa alert. Dia sebenarnya dia banyak memarahi, macam semua orang dia marah maksudnya. Hatta parent pun dia put the blame. Contohnya hari itu saya tak tahu sama ada parent yang divideokan itu ada di sini ataupun tidak. Contohnya dia mengambil video parent keluar saja daripada kereta, walaupun dekat, tapi keluar daripada kereta itu tidak memakai mask. Itu pun dia menjadikan sebab komplain dia. Seolah-olah macam tidak ada toleransi langsung. Memang perkara-perkara itu. Jadi video-video yang begitu dia dapat tunjukkan kepada saya dan ada beberapa video yang banyak. Itu satu. Yang keduanya soal parking ataupun kesesakan yang dia nak komplain tu. Jadi malah sebenarnya dia ni telah membuat satu tindakan yang proaktif dengan mengambil action, especially daripada jiran-jiran yang sebelah sana lah, sebelah dia tu. Sebab kononnya di situ bila berlakunya kontes tu dia cakap lah macam-macam, pernah ada insiden lah dan sebagainya itu. Jadi itu menjadi asbab untuk dia put the complaint. Patutlah hari itu ada orang ambil gambar saya masa saya drop anak saya kat tadika. Ya, dia buat memang jiran sebelah. Asalnya saya tak ada masalah dengan dia. Saya dah ber-PR dengan dia, saya rasa dengan baik. Tapi adalah perkara yang menyebabkan dia menjadi yang saya difahamkan sekarang ni, dia on medication. Dia mengambil ubat. Dia ni disahkan sebagai pengidap bipolar. Jadi bila dia ambil medication, dia perlukan tidur. Jadi dia kata bila dia nak tidur tu, bila dia dengar bunyi bising dan sebagainya itu mengganggu dia. Itu antara benda yang dinyatakan kepada saya. Jadi banyak soal bising, soal trafik, soal SOP COVID ni, semua tu diambil kira dan dia put komplain. Macam masa polis datang tu hari tu, maksudnya melalui komplain dia tu immediately polis datang. Saya tak tahu tentang kabel tak kabel ni, wallahualam lah. Saya tak pastilah. Tetapi somehow it works for them. Call je polis sampai dan akhirnya kami kena compound kan. Jiran tu mula buat hal sejak PKP ni atau sebelumnya lagi? Sebelum PKP tu pun dia dah memang nampak desakan dia tak selesa. Saya dah nampak perkara itu. Ada beberapa perkara, contoh yang paling saya nampak paling kritikal mungkin parking tu. Jadi kadang-kadang apabila waktu kita datang bersekali itu masa nak mengambil anak dan sebagainya itu, mungkin itu menjadi sebab. Sebenarnya kami dah berbincang soal sesakan ini. Sebenarnya kami nak, kalaulah kami boleh beroperasi hari Isnin ini, sebenarnya kami nak membuat satu tindakan yang drastik. Kami seolah-olah kami akan mengeluarkan satu akun janji kepada mereka bahawa there will be no parents
dropping or pick up anak-anak depan tadika. Saya akan menetapkan satu pick up dan drop point yang sesuai, yang mana pihak kami yang akan menunggu dan menghantar anak ke situ. Itu antara langkah drastik yang kami rasa kami nak buat. Dan rasanya perkara itu boleh dilakukan, kan? Tetapi rasanya itu tidak akan menyelesaikan masalah buat tempoh sekarang. Sebab tempoh sekarang ni apabila dia melihat ada unsur-unsur operasi sahaja, kita telah pun menyalahi sudut undang-undang, dan itu menyebabkan polis mengambil tindakan. Jadi walaupun kita lakukan perkara itu, tetapi apabila dia sense ada unsur aktiviti di dalam tadika, automatically dia report dan pihak penguasa datang, memang tetap kita kena juga. Saya dah berbincang dengan Puan Hajah Suzana dari MPAJ. Mungkin beliau dapat membantu. Saya boleh share kontak kalau ingin berbincang dengannya. Sudah. Maksudnya beginilah. Saya boleh berbincang dengan diorang. Malah macam saya cakap tadi, saya telah pun sampai ke tahap bercakap dengan Cik Rosmi selaku ahli majlis yang menjaga kawasan ini. Puan Suzana itu pun pihak kami pun telah berurusan. Tapi campur tangan sekarang bukan soal majlis. Campur tangan yang kuat sekarang adalah daripada polis. Dan saya dah cek, pihak majlis memang tidak dapat melakukan apa-apa apabila pihak polis campur tangan. Situasinya begitu. Secara umum apabila saya, contohnya baru-baru ini bila kami buat submission, kami hantar kepada pegawai MPAJ, dia sangat kooperatif, sangat membantu, sangat cepatlah. Maksudnya dia yang push, tak apa, janji submit dulu, yang penting untuk dia macam itu. Jadi mood pihak MPAJ itu membantu. Tetapi dalam keadaan sekarang bukan soal JPJ, lebih kepada polis. Saya cuba bercakap dengan pihak polis, dengan inspektor itu berkali-kali. Saya rasa 3 kali saya membuat panggilan ke bahagian dia. Tapi dan saya pergi pun ke balai polis. Saya call, saya tak dapat bercakap dengan dia atas kesibukan dia mungkin di musim COVID ini. Bila saya cakap dengan pegawai lain, seakan-akan semuanya ingin kita bercakap dengan dia sahaja. Itu masalah saya. Sekarang untuk parent macam saya yang bekerja, memang kami tak boleh komit untuk online class. Saya nak survey, macam saya cakap, saya nak survey dahulu berapa orang. Berapa orang. Ya. Saya mungkin katakanlah jumlah yang betul-betul bekerja dan tidak boleh meninggalkan anak di mana-mana itu. Saya nak tahu dulu bilangannya. Maksudnya mungkin lepas ini anak saya, Teacher Wawa boleh ambil survey itu untuk dapatkan numbers dia. Mungkin sekarang Puan ada, ya, tapi orang-orang lain lagi saya nak tahu. Ya. Kalau numbers tu kecil, saya boleh fikirkan bagaimana kaedah dia. Dia mungkin boleh tukar location tadika maybe. Ya. Sebenarnya saya sangat kuat ke arah itu. Malah besok kami akan bekerja bersungguh-sungguh untuk mencari lokasi. Tekanan pada tadika ni bukan sahaja daripada jiran. Dan kali ini kalau saya nak mengambil keputusan untuk nak berpindah tempat, saya rasa bukan sangat pasal komplain jiran. Saya lebih kepada tekanan daripada tuan rumah itu sendiri. Pertamanya sewa telah pun dinaikkan.
kontrak baru telah dibuat dan sewa saya boleh cakap dinaikkan lah ya kalau saya dedahkan jumlah macam tak profesional lah kan. Tapi dinaikkan dan dia menjadi satu lagi beban yang besar lah. Macam tidak ada consideration dalam tempoh-tempoh sekarang. Maksudnya lagi naik, lagi beban itu maksudnya. Kemudian campur tangan dia. Bila dia defend kita ni, seolah-olah macam dia owner dan kita ni, isteri saya yang ada di sini bila nak bercakap, tak didengarkan bercakap. Dia je yang bercakap. Seolah-olah macam dia je yang pandai handle situasi. So itu sangat menekan. Sebenarnya saya sekarang dengan tuan rumah bukanlah termsnya tidak berapa baik. Sebab saya bila bercakap dengan saya sendiri dia put pressure, tapi dengan saya balas balik lah. Bila balas balik jadi tegang lah. Jadi ada dua, jiran dan juga tuan rumah. Walaupun tuan rumah ni satu ketika dulu saya sangat suka dia, sangat sayang dia kerana bantuan-bantuan yang dia bagi keluarga lagi. Tapi bila sekarang dia buat seolah-olah dia yang in charge, saya sangat tak selesa dah dengan dia. Jadi kami akan mencari sedaya mungkin, bagi kami masa sedikit untuk mencari tempat yang sesuai itu. Apa-apa pun nanti kami akan maklumkan. Tapi masa sekarang segala proses yang kita dah submit kepada majlis dan sebagainya itu tetap berjalan. Kita pun tunggu keputusan MKN sama ada berapa bulan ya, 4 bulan 2 adalah last kan, maksudnya tarikh akhir sambungan PKP. Kita tengoklah lepas tu macam mana. Tapi kalau kita melihatkan kepada trend jumlah angka COVID sekarang ni sangat-sangat menakutkan dan seolah-olah entah bila lah PKP ni akan berakhir. Itulah masalah dia. Hari ni saja dah 4,000 lebih kan. Itu masalah dia sekarang. Rumah dekat-dekat kat area. Okey, beginilah. Macam ni puan, CIC tak nak kacau betul. Tetapi bayangkan kalau CIC ada kes. Kan, which is kita bukan minta, ini bukan soal minta, but the chances of siapa-siapa pun sekarang terkena jangkitan COVID dan dengan satu kes dia telah menyebabkan memalikkan semua orang, perkaranya akan balik kepada benda yang sama juga. Jadi kita kena nampak senario itu. Jadi lebih baik kita sekarang kita bersedia sahaja ke arah ke arah homeschooling itulah, maksudnya secara online tu. Tadi ada saya nampak tanya online tu sesuai ke untuk budak 4 tahun dan sebagainya. Kami pada masa ke semasa akan memikirkan kaedah yang sesuai lah bagaimana untuk menyantuni anak-anak walaupun di usia 4 tahun. Maksudnya I think on our part we will try very hard untuk memikirkan kaedah itu. Kami mempunyai teachers yang masih committed. Teacher ada nampaknya tak ada yang apa-apa lah setakat ni. Teacher Mira pun masih kan. Malah kami bercadang nak mengambil teacher Su balik sebab dia dah tamat pembelajaran. Jadi kita merasakan dari segi teachers tu teachers yang kita tahu committed, kan? Yang tidak memerlukan training yang banyak, tidak perlu train yang banyak kerana mereka itu tahu apa yang patut mereka lakukan. So, bab tu saya tak bimbang sangat. Cuma sekarang ni masalah masa parent, sebelum ni buat kelas online pun agak sukar, paling lama 30 minit. Beginilah, saya punya respon terhadap ini macam ni. Saya yakin from time to time kita akan improve. Maksudnya kita pun, semua orang sebenarnya bukan kita je yang experience masalah difficulties di dalam
delivering the online classes ni. Semua satu Malaysia punya masalah sekarang kan. So siapa paling cepat dan siapa paling cekap buat improvisasi. Itu yang paling penting. Jadi kesempatan ini saya akan pastikan teachers kuat memikirkan ke arah teknik. Dapatkan teknik-teknik baru untuk itu. Saya mungkin akan combine macam teacher Ayu pun akan ambil akan ada sekali untuk berbincang bagaimana perkara-perkara ini kita boleh improvise sampai ke tahap yang kita boleh terima lah senang cerita. Kita tak boleh kata if no choice untuk online class, boleh saya request untuk kelas malam sebab saya bekerja dan malam je boleh monitor. Boleh. Untuk masa sekarang, anything possible. Anything possible. Maksudnya saya sebagai ganti kepada kesenangan mungkin teachers yang tak perlu datang ke sekolah dan sebagainya itu, kita minta lah dia bekerja lebih memikirkan kesejahteraan tadika. So saya take note sebagai kelas malam tu sebagai perkara yang kami highly consider lah. Ya. Apa pun kami kena berbincang dulu ya. Tapi apa juga cadangan sekarang saya hadam dahulu ya. Atau recorded. Ya, bila parents free boleh guide offline. Penglibatan parent ni pun adalah sesuatu yang kita kena fikirkan secara serius sejauh mana parent mampu guided dengan apa juga task yang kita bagi dalam kelas online tu. Saya bukanlah pihak yang boleh bercakap banyak berkaitan dengan kelas online, subjek dan sebagainya itu I think Teacher Wawa ataupun isteri saya Puan Isah boleh menerangkan ataupun Teacher Wawa lah ataupun Teacher Ada sendiri nanti. Tapi itu saya perlukan masa sehari dua ni untuk berbincang, untuk mendapat apa-apa juga kesimpulan daripada mesyuarat ini hari ini dan hasil perbincangan kami nanti saya maklumkan kemudian untuk langkah seterusnya. Itu yang saya boleh bagi jaminan. Ya. Memang sekarang tengah sibuk dalam Facebook. Satu parent kena ada berapa laptop. So saya faham lah. Handphone, laptop. Praktikalnya laptop, handphone tak berapa praktikal. So ini semua benda-benda yang tiada jawapan di pihak saya lah. Saya pun peninglah memikirkan perkara ini kan. Timeline mana soalan tu? Dia ada soalan apa? Berapa lama timeline masalah ini nak diselesaikan? Okey, bagi saya beginilah. Saya tengah mencari soalan. Saya faham Pak Mazwin ya. Memang suka untuk parent yang bekerja, saya tahu. Kami akan memikirkan dari segi of course apabila keadaan ini berlaku, kami akan berbincang dari segi yuran itu mesti ada unsur discounted. Itu wajib lah sebenarnya. Cuma kuantumnya itu perkara yang perlu kami bincangkan dengan jelas. Tapi diskaun konsep itu bagi saya, kalau saya tak bagi itu memang saya orang yang paling teruk lah. Kos benda tu ada, diskaun tu mesti ada, pengurangan tu mesti ada. Tetapi dalam masa yang sama kita mohon pihak ibu bapa juga memikirkan tentang overhead tetap yang kita kena lakukan
setiap bulan dan sebagainya. Tetapi of course diskaun tu saya cuba memuaskan hati semua pihak, insya-Allah. Ya. Saya akan cuba puaskan hati semua pihak. Ada lagi soalan-soalan? Mungkin kena customize waktu ketika anak-anak saya sebelum ni recorded, ada two-way communication. Anak-anak saya boring macam learning from YouTube sahaja. Of course saya mungkin recorded tu last result kot. Maksudnya apa yang difikirkan sekarang mestilah two way, ya, dengan sentuhan teachers juga kot mana tu. Dengan sentuhan teachers juga. Saya tak mahu berfikir ke arah recorded. Buat masa ini kami committed untuk teachers terlibat, ya, secara aktif. Biggest issue di sini saya nampak lebih kepada lesen. Jika ada lesen rasanya masalah ini takkan timbul. Harap Tuan dapat settlekan isu lesen ini dengan segera. Kalau ada lesen rasanya polis dan majlis tak dapat betul. Dan jiran cuma boleh cari salah tentang SOP saja. Itu rasanya masih boleh dihandle jika berkaitan SOP. Okey, baik. Saya nampak dengan tempoh bertenang tidak ada aktiviti ini bila jiran melihat kita tidak ada aktiviti ini, kami boleh juga cuba menyelesaikan. Saya akan cuba berhubung daripada masa ke semasa dengan pihak yang pihak berkenaan, pihak yang menguruskan pasal lesen. Macam saya cakap tadi, bila saya berbicara sendiri dengan pihak pegawai, namanya Encik Haris, di bahagian apa ya? Di bahagian perancangan bandar, Encik Haris. Saya sangat rasa lega kerana moodnya memang mood yang sangat ingin membantu. Dan apabila saya bercakap dengan pihak ahli majlis, pihak Encik Rozmi pun begitulah moodnya. Tapi apabila campur tangan polis itu saja menyebabkan dia orang kadang-kadang terikat lah. Tetapi jika ada tempoh ni memang kami akan expedite, kami akan sedaya mungkin cuba untuk lakukan perkara ni. Saya berkaitan dengan jiran, saya memanglah saya tak puas hati. Tapi saya tak boleh tunjuk muka tak puas hati saya kepada dia. Cukup-cukuplah orang-orang tertentu yang sekarang ni dia dah memang, contohnya dengan tuan rumah yang memang dia dah berdendam. Saya pun tak tahu dia nak halau kita ni kerana kita ke ataupun kerana tuan rumah. Kalau yang saya difahamkan, dia ada isu sebelum kami masuk lagi. Sebelum kami masuk lagi sebenarnya dia orang berdua dia ada isu. Jadi tapi saya tak mahu prejudis lah. Kan? Jadi tapi mood perbincangan tu begitulah. Kerana dengan saya dia boleh cakap dengan elok, dengan baik. Kan layan saya dengan elok, kan duduk walaupun risau takut kena COVID, tapi bagi duduk, kan. Tapi lepas tu bagi minum lagi apa semua. Jadi bila orang lain baik saya pun serba salah. Tapi bila dia mengambil video, saya nak bagi tahu yang annoying dengan dia sekarang bukan kita sahaja. Maksudnya majoriti jiran di sini. Majoriti jiran yang berniaga di sini. Itu yang TV3 akan datang hari Isnin ni. Sebab dari orang-orang berniaga ni komplain. Saya tak tahulah apa kesannya TV3 datang tu, wallahualam. Kan? Tapi somehow they managed to get TV3 to come this Monday. Dan semuanya it happen to be daripada komplain datang daripada orang yang sama. The only person. So
kalau saya nak berterus terang, the one who put the complaint is the lady, the wife. One yang akan sentiasa ambil video dan sebagainya. Okey, insya-Allah selanjutnya kami akan inform jadual kelas online. Okey. Saya mohon Tuan Hisham improvise online classes ini terms of effectiveness considering umur budak. Saya juga mohon online classes season sepanjang not like sebelum ini. For year 6 student mohon diberi penekanan lebih agar mereka dapat disiapkan baik sebelum mereka masuk. I will, insya-Allah. Itu saya akan I don't have any choice melainkan to put my teachers betul-betul in the mood of for the good, for the betterment of our children. Itu I give my promise, I give my words to them. Allah. Kan? Saya akan meeting dengan teachers dan sebagainya. Setakat ini saya nampak moral teacher okey. Setakat ini saya nampak. I'm willing to give my input dan saya rasa parent lain pun akan cuba bagi input untuk kita dapat improvise online session. Satu yang saya minta, kalau ada boleh, kalau parent pun boleh kerjasama, adalah kalau ada sesiapa yang merasakan tempat yang sesuai untuk kami membuat tempat baru, pindah baru, tolong let us know. Ya. Tolong bagi tahu untuk kita consider. Jadi daripada kami dia mencari, lebih baiklah kalau ramai yang turun jadi property agent kan. Jadi itu saya minta tolong ya. Tuan, take your time, think well. InsyaAllah akan ada jalan penyelesaian. Terima kasih Puan Anissa. Well done to all teachers. Pendapat saya jadi alamin semua committed and have good skill. Ucapan semua terima kasih. Cik Ali, terima kasih. I hope so. Begitulah, walaupun masalah sentiasa ada, tapi begitulah. Saya harap apa yang quality yang ada tu kita akan improve pada masa ke semasa. Saya lega sebenarnya sedikit sebanyak apabila teacher ada masuk balik hari tu. Maksudnya teacher ada masih ada dan kita dapat pula teacher yang memang maksudnya buat masa ini teacher kita adalah teacher yang backgroundnya adalah early childhood. Jadi tak susah untuk kita nak control teacher yang ada background early childhood kan. Macam kalau kita ambil teachers yang walaupun dia graduate, walaupun dia degree dan sebagainya, tapi kalau dia bukan background early childhood, macam-macam perkara kita kena train. Dan kadang-kadang benar-benar kena train, dia dapat better offer di tempat lain. Jadi itu masalah. Tapi pada teacher early childhood ni dia memudahkan kita. Memang azam kita apabila ada kekosongan, teacher early childhood lah yang kita akan cari. Dan memang sebenarnya kita spend lebih pun sedikit. Of course bila diorang ni specialized, of course gaji diorang tu lebih sikit. Itu biasalah kan. Kos gaji kami agak tinggi juga. Saya harap ibu bapa boleh menerima penjelasan saya. Saya pun adalah orang yang serba salah dan tak tahu nak melakukan apa-apa di kedudukan sekarang. Tapi if I open this Monday, consider as doom lah. Saya tak mahulah perkara itu berlaku. Kalaulah ada teachers, parent yang somehow tidak boleh tolerate dengan kesalahan ini, please come to us, kita berbincang bagaimana kita nak menyelesaikan perkara ini. Itu saja yang saya mampu nyatakan. Selebihnya saya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Apapun kita daripada pihak Al-Amin, maksudnya we have a strong syllabus, backup juga, so network. Jadi itu satu kelebihan bagi kita. Kami akan fight all the way insyaAllah. So area UK Perdana banyak yang masih kosong, maybe tuan boleh pergi. Satu saja perkara yang saya nak nyatakan,
sekarang yang kami telah berbincang di sini, kalau kami dapat tempat mana pun, sebenarnya kami strongly suggest ataupun strongly rasa perkara itu nak diimplement adalah kali ini kita bukanlah kita kata kita tak mahu benarkan parent, tetapi untuk mengelak masalah-masalah yang begini, seolah-olah kami akan ada van sekolah lah. Okay. Saya ada MPV, maksudnya saya adalah Izora. Mungkin Teacher Wawa akan standby di sini dengan Izora tu. Ataupun kalau saya perlu menggajikan orang, saya akan gajikan orang. Iaitu mungkin seolah-olah parent tak perlu hantar anak pun ke sekolah. Kita pick up from the house. Dan pick up dan kita hantar. Bab timing tu kita adjust lah. Masing-masing bagi masa dia nanti kita adjust lah. Saya rasa masalah itu boleh jadi selesaikan dari segi masalah masa tu. Saya tak nampak masalah sangat. Kan? Tetapi instead of drop satu neutral point, kita tunggu situ parent datang situ, lebih baiklah kami ni buat macam ada van sekolah, pergi pick up di rumah tu saja. So parent pun tak perlu buang minyak untuk hantar ambil dan sebagainya. Of course lah kalau servis itu dilakukan, kita charge lah pada kadar yang minimum, sekadar nak cover minyak dan sebagainya itu. So saya rasa itu mungkin idea yang kita nak implement, regardless kita di sini ke ataupun di mana-mana nanti. Sebab akhirnya masalah congestion ni soon or later dia tetap menjadi isu juga nanti. Shop lot dekat area Athenaeum itu pun ada. Ya, kami akan besok ni kami akan round any possible option lah ya. InsyaAllah kami cuba. Tapi saya minta parent tolong pertimbangkan kalau kami seolah-olah itu menjadi part of kami punya servis. Part of kami punya servis. Mungkin dia menyenangkan parent, tak perlu ambil dan hantar, kami yang ambilkan, kami charge satu jumlah yang minimum. I think akan menyelesaikan banyak masalah tentang kesesakan. Apabila ada aktiviti contohnya sign report card dan sebagainya, itu mungkin kita tak buat cerita, contohnya lah kan. Contoh kalau kita rasa pihak jiran tu sentiasa menunggu. Sebab kita kena ingat, kalau lesen dibagi kepada kita pun, lesen tu bukan permanent, dia renewable. 2 tahun sekali diminta balik. Jadi seolah-olah setiap 2 tahun tu kita akan menghadap kembali jiran untuk meminta tantangan tu. Dan lesen tu pun boleh ditarik balik kalau kita gagal comply dengan apa juga yang menjadi syarat atau pertimbangan penduduk. Sebab sebenarnya membuka tadika ni, satu yang saya betul, shop lot adalah memang pertimbangan utama bagi saya sekarang. Kerana bila saya bertanya dengan pihak majlis, dia kata shop lot lagi senang tuan. Dia cakap, lagi senang kami. Just fikirkan tentang emergency exit tu saja. Maksudnya kalau ada itu as good as macam kita ada peluang yang besar mudah lulus. Jadi shop lot memang menjadi keutamaan kami sekarang. Tapi not here lah, bukan di bukan di depan ni lah, sebab shop lotnya kan ke unit sikit kan, dan tak ada kosong pun rasanya kan. So of course sama ada kami ke UK Perdana, sama ada kami ke Athenaeum, ataupun ke ada juga ramai parent yang turun ke bawah sebenarnya. Tapi yang taman yang dekat Adeni itu apa dia? Maksudnya parent bila dia nak pergi kerja, dia turunkan dekat situ. Tapi saya rasa kalau isunya akhirnya kami menyediakan khidmat pick up service, pick up and drop service, saya rasa di mana pun, di mana itu bukanlah maksud jauh ya, maksudnya surrounding yang sini jugalah. Masalah mengambil dan menghantar tu saya rasa mungkin 90% dapat diselesaikan.
mungkin dapat diselesaikan. Sebab kami yang membuat urusan mengambil dan menghantar. Malah sekarang pun ada saja beberapa ibu bapa yang memang mak kami sendiri yang mengambil dan menghantar, ataupun orang yang memang trusted lah. Contohnya sekarang van dengan apa yang Along tu kan, yang van putih Along tu, nampaknya orang dah senang dengan dia, dengan SOP dia sendirilah menjaga budak-budak dan sebagainya. Itu kami sendiri pun kita wawa pun sekarang ni everyday ada aktiviti mengambil dan menghantar. Jadi kali ini mungkin kita kita engage orang, gajikan mungkin pada kita tahu, untuk selesaikan masalah itu. Apabila tak ada congestion, rasanya kita dah mengurangkan lebih 50% masalah. Jiran-jiran dah rasa tenang kan. Mungkin masalah selainnya adalah suara kebisingan, itu saja kan. UK Bistari pun ada. Itu saya minta tolong ya, kalau parent ada je tahu, mungkin boleh tolong kontak WhatsApp Teacher Wawa ke, bagi tahu. Kami akan terus pergi tengok lah, kami akan bincang lah. Terima kasih, saya harapkan kerjasama parent. Boleh ya, setakat itu dulu perbincangan kita. Mungkin kalau ada siapa-siapa nak cakap ataupun itu sebelum saya tutup. Jangan apa? Mana? Okay. Baik, saya mohon agar apa juga yang saya nyatakan tadi dipertimbangkan dan diberikan kerjasama dan beri ke lapangan kepada kami untuk menguruskan perkara ini. Apa juga kesilapan dan kelemahan tu, saya memang banyak-banyak mohon maaf. Jadi kita masih lagi intact dengan Al-Amin. Al-Amin sekarang ni saya dah difahamkan automatik kemasukan bagi mana-mana sekolah yang berdaftar dengan Al-Amin. Mungkin ada parent yang tidak tahu ya, tapi bagi tahu sekarang Al-Amin telah memperkenalkan polisi automatik kemasukan. Jika masuk daripada tadika yang berasaskan Al-Amin, sekarang ni ada Al-Amin, Early Childhood, apa nama kalau dekat apa? Ada rumah kita tu. Tadika Amal. Ini semua yang Al-Amin base, dia seolah-olah automatic, automatic. Ya. Interview tetap ada, maksudnya formality, tetapi kemasukan anak-anak itu automatic. Dan setakat ini pun tidak ada satu ataupun seorang lagi pun anak-anak daripada tadika sini yang bila mohon untuk masuk Al-Amin tak dapat, ada lagi. Semuanya masuk. Ya. Jadi 100% rekod lah. Ya. Walaupun bukan kemasukan automatik. Ya. Bukan kemasukan automatik. Alhamdulillah untuk tahun depan ni, tahun ini pun dah dilaksanakan. Untuk tahun mendatang ni kemasukannya automatik. Itu menambahkan lagi kredibiliti kita lah. Baik, itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua parent yang terlibat. Saya mohon selepas daripada tamatnya perbualan ini, pihak teachers, ada 2 orang teachers, 2 siapa? Ada dan Mira. Ada dan Mira, tunggu sekejap. Adapun untuk parent-parent yang lain bolehlah offline selepas ini. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana salah? Ada dan Mira boleh dengar saya? Boleh dengar? Boleh. Boleh. Mira macam mana hari tu lepas balik? Oh, alhamdulillah okey dah. Tak dengar. Okey, terima kasih Mira. Ada masih tunggu. Di mana yang dah dengar tadi? Jadi banyak promises yang saya terpaksa buat untuk parent. Macam saya cakap hari tu, kita memang kena struggle lah kalau kita nak survive. Saya memang tetap akan perjuangkan untuk kita stay. Not here lah ya. Saya macam saya cakap tadi ya, dia punya sakit hati itu bukan pada jiran, pada Rosli dah. And you know what? Semalam dia pergi call Al-Amin sendiri. Pusat Pendidikan Al-Amin sendiri dia call. Entah apa dia nak membebel dekat sana pula. So this is too much. Enough lah. Ya. Tangan yang begini. Kalau kita keluar daripada sini bukan sangat pasal jiran, tapi pasal Rosli. So Ada dan Mira, please don't let me down in terms of apabila saya telah menyatakan segala janji-janji itu kepada parent, bagaimana saya nak menenangkan parent dalam keadaan ini. Cuma kita mesti kena improvise, kita kena kreatif, kita kena berfikir di luar kotak. Bagaimana kita nak membuatkan penyampaian dan bahan kita itu friendly kepada budak-budak lah. I'm counting on both of you. I think ialah kalau perlu dengan berbincang dengan Kak Ayunya ke dan sebagainya itu nanti Waidah akan uruskan lah. Orang kata head up, maksudnya jangan demoted, jangan rasa bukan kita je bermasalah sekarang, semua orang bermasalah. So itulah memang kita kena bekerja keras untuk memenangi hati parent dalam keadaan sekarang. Bagi saya, apabila mereka boleh menerima kelas online ni hanya mungkin beberapa orang tu kita akan selesaikan masalah. Kita akan selesaikan. Kita kena buat survey berapa orang yang betul-betul tak boleh tidak kena hantar anak juga. Itu sehari dua ni lah ya, jangan lama-lama ya. Besok ke apa ke, survey lah. Terus je dapatkan numbers. Kalau numbers yang kecil, kita akan bawa, kita commute lah macam biasa. Kita keluar kan, dan kita pastikan budak-budak tu adalah sekarang ni apa pun saya serahkan kepada Wawa ya untuk perbincangan selanjutnya. Saya dah tak larat daripada pagi webinar, meeting, malam lagi bercakap, sorga dan rasul tak ada apa. Terima kasih Hadia dan Mira. Pinjam
Okey, boleh. Parent yang tak datang tu macam mana kau rasa tu? Parent yang tak datang. Yang tak attend? Rekod atau rekod tadi? Record. Record. Okey, kejap kat end-nya ni kita masuk video yang baru akan share link dekat dalam group, okey? Boleh je kejap sorry. Tak payah.